Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita nak buka kitab barulah. Nak bincang ni kita buku Tersesat Kebatilan Gerakan New Age oleh Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur lah. Yang okey, jadi kita nak ngaji akidah ni. Ancaman akidah ni banyak bentuk baru dah. Orang mengajar cara sifat 20 zaman dulu, zaman tamadun Yunani masuk ke dunia Islam. Terpaksa lah masyarakat ni belajar sifat 20 tu guna ilmu kalam dah. Walaupun ilmu kalam tu banyak unsur-unsur bahaya benar. Tapi cuba ulama Islam cuba menjadikan dia cara kaedah ilmu kalam tu supaya sesuai dengan akidah Islam, dengan Al-Quran Sunnah, gitulah keadaannya. Tapi ada benda-benda unsur-unsur dia tu masih merosakkan sebahagian daripada cara berfikir ulama-ulama lah. Sebab guna keadaan ilmu kalam dah. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu daripada Yunani lah. Ilmu Yunani lah. Dunia Islam ni kuat terpengaruh dengan kalau kedoktoran tu. Sebenarnya banyak lagi unsur-unsur Yunani ni dalam kitab apa panggil Al-Qanun fi Tibb ni. Ibn Sina apa banyak lagi unsur-unsur tamadun Yunani, walaupun dia lah macam pencetus kepada ilmu kedoktoran moden. Dia banyak unsur-unsur tamadun Yunani lah, Jadi sekarang ni zaman moden kita ni sebenarnya benda yang baru kita nak bicara gerakan New Age ni. Pasal ramai guna motivasi, guna kaedah motivasi, dia terpengaruh dengan unsur-unsur gerakan New Age ni lah. Cara dia masuk ada unsur-unsur akidah. Unsur-unsur wahdatul wujud juga sebenarnya dah. Dengan cara moden dah. Wahdatul wujud pun tu sebenarnya ilmu tasawuf batiniyah ni dah. Ia sebenarnya terpengaruh dengan Yunani juga dah. Babylon ke apa dah. Dia pengaruh daripada sana tu. Buku-buku banyak terjemahkan daripada tamadun Yunani masuk ke dunia Islam. Jadi orang cuba campur aduk ke, menyebabkan ada unsur-unsur yang menyebabkan campurlah unsur-unsur akidah, unsur-unsur Yunani tu, akidah Yunani tu termasuklah wahdatul wujud tu, ada unsur-unsur tu masuk ke dalam dunia Islam, masuk dalam tasawuf dah, Ibn Arabi dan sebagainya lah. Dia kata ke Ibn Arabi pun boleh daripada Andalusia lah. Pertembungan antara tamadun Islam ke tamadun ni dengan tamadun Yunani juga dah. Di sana dah. Daripada sana lah unsur-unsur ni masuk juga dah. Selain sebenarnya masuk Melaka, tak kira daripada Baghdad ke daripada timur ke barat dunia Islam ni. Buku-buku dia terjemah dia belaka dah. Macam hak hebat juga ialah di Sepanyol lah. Kita apalah. Sekarang ni kita nak baca kitab ni lah. Kita bicara sepetah lalu dah. Tersesat Kebatilan Gerakan New Age. Pengenalan dah. Ramai yang suka memahami apakah sebenarnya gerakan New Age ini nak. Apakah bahayanya pada ajaran mereka sehingga dipolemikkan oleh sebahagian asatizah dah. Dan para agamawan apabila terdapat teguran kepada sebahagian program-program motivasi. Banyak program motivasi ni terpengaruh yang mengandungi ajaran New Age. Sebenarnya orang-orang motivasi ni terpengaruh. Dia belajar juga nama putih. Dia tak tahu pun unsur New Age ke apa, tapi terpengaruh. Untuk memudahkan perbincangan, perlulah diketahui kedudukan penggunaan istilah New Age ini sebenarnya ia tidak terikat dengan mana-mana bentuk persatuan atau agama, kerana ia hanya satu gerakan hasil fenomena ajaran kebatinan barat. Asalnya orang barat ni ada cara kebatinan dia lah, untuk jiwa, semangat rohani dia tu yang telah memukalkan semua ajaran-ajaran kebatinan yang ada di seluruh dunia ini ke dalam bentuk praktis moden pada zaman sekarang. Manakala istilah New Age hanya merujuk kepada perubahan zodiak dalam kalender astrologi. Jadi ilmu perbintangan dalam ilmu kebatinan. Dulu kita zaman budak-budak juga, itu sahabat orang tahun Scorpio lah, tahun gapa-gapa, tahun monyet kata gapa ni. Dia ada sifat-sifat lah dia katanya dia marama. Dipanggil astronomi ni, astrologi istilah dia dah. Iaitu ilmu bintang yang meramal, untuk beramal dah.
unsur ramal dia lah. Dari zaman Pisces lagi nak, zodiac age of Pisces. Kepada zaman age of Aquarius ni Nabi Muhammad lah. Pengamat ilmu kebatinan dunia sinonim dengan ilmu astrologi dia. Nujum lah, astrologi ni nujum ni. Nujum dalam hadis Nabi tu ilmu meramal lah, untuk menilik bintang bagi mengetahui apakah rasa yang bakal berlaku di bumi. Kerana hakikat apa yang ada di atas itu adalah cerminan kepada di bawah. Atas tu cermin kepada bawah. Ia adalah pengaruh falsafah hermetisisme dalam principle of correspondence. Dia tengok detail lah orang masa depan lah. Menurut Dictionary of New Age Terminology, mengatakan para astrologi ahli nujum ni nak mempercayai bahawa evolusi spiritual akan berjaya seiring perubahan tahun zodiak. Bertindak antara tahun 2000 hingga 2400. Pandan ni lah. Para astrologi memiliki sedikit perbezaan dalam mengira jumlah tepat bagi peralihan zaman zodiak tersebut. Sebaliknya, jika dibundarkan semua pandangan ini, akan mendapatkan sekitar 2000 tahun. Dengan pendekatan ini, jarak tempoh zaman itu dapat diselaraskan dengan rapi sehingga tempoh zaman Aries dijumpai sekitar di tahun 2000 sebelum Masihi hingga tahun 1 Masihi. Manakala tempoh zaman Pisces ni dari tahun 1 Masihi hingga tahun 2000 Masihi. Setelah itu beralih kepada zaman Aquarius bermula sekitar tahun 2000 Masihi hingga tahun 4000 Masihi dan seterusnya. Nah, tu cara dia lah, cara orang. Inilah apa orang nujum dah, orang meramal ni. Istilah tu kalau kita tengok hak suka meramal ni, walaupun mengaku tak wali tu ada unsur-unsur karut dah. Setiap benda hak meramal-ramal ni masuk akan datang ni. Benda tu ada unsur karut kecuali daripada Nabi dah. Nabi bukan meramal, dia dapat wahyu dah. Peralihan zaman kita apa dah. Sekarang ni 2000 lebih ni panggil New Age lah. Dia umur baru dah, Aquarius lah. Atau istilah New Age lah. Oleh itu, menurut gerakan kebatinan moden, mereka mengatakan zaman kini telah beralih dari zaman Pisces ke zaman baru, iaitu Age of Aquarius. Di situlah perkataan New Age merujuk zaman baru bagi peralihan kalender zodiak astrologi. Ada kalender dia. Mereka mendakwa bentuk zaman Aquarius akan ditunjukkan dengan karakteristik adanya tingkatan tinggi dalam consciousness, kesedaran atau cosmic consciousness. Itulah. Ada tingkatan tinggi, kesedaran ataupun itulah cosmic consciousness, jenis kesedaran tahu dah. Oleh itu tidak ada sesuatu yang new di New Age, dalam New Age, bukan benda baru, benda lama je dah. Kalau belajar cara motivasi orang putih ni macam-macam lah. Ada setengah dulu dah. Motivator kita ni klik daripada mereka akan belajar orang putih ni, dia guna tarikh lahir ni. Lepas tu boleh dengan izin Allah belakang tu. Ada. Kadang-kadang hak mengaku ustaz hak belajar dia tu. Dia pekapih ke apa pergi sekolah-sekolah. Guna motivasi, guna tarikh. Lepas tu kritik-kritik oleh asatizah kita masa tu saya ingat Dr. Zaharuddin Abdul Rahman lah kuat. Gila, betul dah. Dia cara lain pula tapi nak ibunya. Benda tu ada unsur tu dah. New Age tu dah. Ia merupakan gerakan kebatinan yang berusaha untuk menjadikan akidah mereka sebagai akidah arus perdana dunia ini untuk menyaingi akidah agama tauhid. Jadi dia akidah dia campur, habis agama boleh masuk dah. Tak jauh kat agama atau timbul motivator baru pun dah. Motivator mereka dia di Indonesia apa sama je dah. Dia terpengaruh dia bukan sengaja dah. Bersangka baik orang putih. Bersangka baik dah kalau sekali dia jadi babas sikit gitulah. Hakikatnya manusia di dunia ini sering dihargakan perasaan kebertuhanan. Kerana itulah fitrah yang telah tertanam dalam diri manusia. Itu hak asalnya. Ditambah pula dalam dunia yang penuh persaingan ini membawa satu bentuk tekanan pada manusia agar dapat menyaingi rakan atau musuh mereka dengan suatu amalan yang bukan sahaja melibatkan ikhtiar kudrat sahaja, tetapi turut mahu memfokuskan amalan dalamnya juga dah, atau spiritual dengan hasrat untuk mencapai cita-cita mereka itu matlamat. Untuk capai cita-cita dah. Orang dulu jika mahu mengamalkan ilmu kebatinan, mereka akan berkelana untuk mengembara ke hutan atau ke gunung-gunung tertentu untuk bertapa demi menarik elemen ketuhanan yang berada di alam sekeliling. Elemen ketuhanan di alam sekeliling. Tu cerita kartu kita nampak dah. Elemen alam dah. Bahkan cerita putih tu. Dia pakai makan dia cerita gapo nak makan benda tu. Jadi otak dia semakin aktif.
berapa peratus, siapa kalau dekat 90% plus ni, dekat 100%. Dia jadi gabung dengan ahli jatuh hebat, dia terwujud lah. Unsur-unsur tu lah. Pada terwujud pun masuk ke dalam Islam dan tasawuf berdasarkan sebab ni kan. Ada unsur ni lah. Spiritual ya, menyebabkan nak jadi Tuhan sekali lah. Tu cerita dia. Dulu orang masuk hutan dah. Ilmu ketuhanan tarik dah. Atas nama berhubung dengan alam, maka diamalkanlah ilmu sihir untuk berinteraksi dengan semangat-semangat yang ada sekeliling ada. Mambang gapo, mambang angin, mambang gapo, itulah semangat-semangat yang ada ni. Selain itu ada juga di kalangan mereka telah melakukan amalan sihir ini dengan menempelkan imej agama kepada amalan kebatinan. Ini seperti berpenampilan dengan memakai jubah. Ada guna jubah ni. Tarik kat lega apa dah. Tapi tak apa cara. Tu gua gapo ada unsur-unsur tu lah. Berserban dan menukar istilah pertapaan kepada istilah yang Islamik lah. Disusuli dengan mentera sihir ditulis dalam bahasa Arab. Dia guna mentera, guna bahasa Arab dah. Guna rajah dah. Wifak dah. Dan sebagainya lah. Maka kaburlah sebahagian masyarakat dengan bungkusan tersebut sehingga ada yang pertahankannya dengan mengatakannya itu adalah ilmu asrar huruf, ilmu rahsia huruf, ilmu ma'rifah dan ilmu hakikat yang diamalkan oleh wali-wali terpilih saja. Timbullah buku Tajul Muluk ke apa dia lah. Jadi pelik-pelik tak, duk seru nama-nama tak tahu. Dan kemungkinan nama-nama syaitan iblis ni. Dia seru-seru macam-macam. Itulah sikap orang yang mengamalkan kebatinan. Mereka memiliki banyak wajah dan sangat mudah cair untuk mengalir ke dalam mana-mana agama, ajaran atau kumpulan. Ilmu kebatinan ni, dia boleh masuk belakang. Cara Islam boleh masuk, cara Kristian boleh masuk. Jika sasaran mereka adalah program motivasi, mereka akan berpenampilan berbaju kot dengan bertapa dalam bilik berhawa dingin dengan alasan mahu menarik tenaga-tenaga positif. Tenaga-tenaga positif atas tema memotivasikan dirinya. Yang menjadi lebih parah lagi apabila mereka ini mula memadukan antara amalan kebatinan dalam motivasi ini dengan istilah-istilah yang telah diislamikkan oleh kumpulan kebatinan yang berimej agama. Itu ada istilah Islamik dah. Positif, sentiasa positif macam. Tak ada negatif sikit apa. Lepas tu ada unsur istilah-istilah dia dah yang masuk sikit dalam Al-Quran ke apa, berbuah istilah-istilah Islamik ni. Inilah lapisan-lapisan yang perlu dirungkaikan kembali bagi membincangkan apakah masalah teras kepada fahaman yang memodernkan amalan-amalan kebatinan, mistikisme, spiritual yang ada di seluruh dunia ini dengan istilah-istilah baru yang nampak lebih saintifik dan psikologi dia. Itulah tu penanda dia. Kita nak pergi pada bab 1 ni, pertentangan tauhid dengan syirik. Agama pertama yang diimani oleh manusia pertama adalah tauhid, iaitu mengesahkan Allah SWT dengan ibadah serta meyakini keesaan tersebut pada zat, sifat-sifat dan perbuatannya. Itu nombor 1 dah. Ni nombor 1. Nak kecek bahasa Islam dah. Bincangkan bab tauhid dulu dah. Ni dalam set-set etis ni. Dia duk cari benda lain lah. Dekat dari Facebook tu macam-macam ada grup dia tu. Duk kritik Islam, duk cari ke benda-benda. Dia kata dia pelakih ada lah Imam Suyuti ke apa lah mau anggap boleh hukum umur dunia ni 1000 tahun ke apa tu. Dia pelakih ke apa. Tu bukan pendapat agama, tu pendapat seorang ulama dan ramai ulama tak terima cara gitu tu. Karut dak mana boleh nak kira umur ni. Umur dunia ni. Umar Aisyah radhiyallahu anha apa tak boleh nak bah dekat ulama ni. Ada setengah berdasarkan sanak saja dah. Daripada Urwah, daripada Gapa Hisham bin Urwah dah. Jadi ada bicara pula di segi hukum mungkin salah kecek macam-macam. Ini hukum dunia lagilah payah. Itu pun pendapat ulama sebab seorang dia je. Hak berani kira nah Imam Suyuti. Tiba anggap benda tu agama. Ni akidah tak sebicara dah. Ada. Lepas tu duk bicara macam-macam lah. Hadis ni. Hadis ada sahabat tu yang minum darah bekas Nabi. Jejek laga pun. Tok cara benda gitu. Benda tu boleh bicara. Ada ulama tak setuju hadis tu dah. Walaupun secara umumnya hadis tu kuat dah. Tapi ada dah. Tapi nak nyebut itu bukan nombor 1. Tapi itu pun ada ulama bicara itu adalah dipanggil apa? Istilahnya majzub hal ke apa? Istilah dia tak khabar dah. Apa dia tak khabar mabuk dah.
Dah macam orang anak dia jatuh dari sungai, mak tak pandai berani, lopak juga tu juga nak selamatkan anak dia. Padahal tu mana ni hak tu dia panggil majzub ke hal kan, maksudnya dia istilah dia apa tak khabar lah kata-kata kan. Perasaan yang mental gitulah. Kalau kita bincang dalam bab benda-benda gitu tu, ada orang bahas panjang dah. Dia tidak semudah tu. Tapi nak nyebut ni hak tu nombor 2 dah. Duk bincang benda-benda gitu dah. Nak bincang ni akidah nombor 1 dah. Tauhid tu betul nombor 1 dah. Allah tu Esa, adakah hal ni jadi sendiri? Kuasa gapo menyebabkan orbit bumi ni mengelilingi matahari dengan kelajuan tertentu, dengan putaran tertentu dah. Planet-planet lain tu dari graviti dah. Lepas tu ada pula dah komik-komik yang keliling tak tepuh bumi tu buat apa dah. Rapat-rapat dengan bumi tak tepuh. Hak berbentuk elips, hak berbentuk panjang, elips panjang. Itu menyebabkan kita akan merasakan ada satu kuasa yang sangat hebat, dan benda ni tidak boleh berlaku dengan kebarangkalian dah. Satu berbelian-belian 10 kuasa berapa lah dah. Bertrilion tu untuk kira kebarangkalian itu berubah. Kalau semata-mata dengan kata natural, benda tanpa ada satu kuasa yang hebat untuk mengawal tu, benda tu sukar berlaku dah. Tak logik berlaku dah. Kita 1/2 ni pun kita nak teka payah dah. Kita lepas duit. Ada duit shilling tu dah. Sama ada pala ataupun nombor duit dah. Lepas nak pilih yang mana dah. Waktu pun salah nak boleh. Ni kebarangkalian sangat tepat tu kira dah. Tu mesti ada satu kuasa yang hebat. Benda tu lah kita kena tanam bukan kita jaga kepada perkara lain sehingga menafikan. Hal lain tu boleh bincang, tapi lepas kemahak ni. Ni hak tu tak cara lagi pasal tak cara benda lain tu. Macam ada YouTuber suhu juga dah. Nak cara ke nak satu kata agama ni memecah belah ke laga apa dah. Dia tunjuk orang yang masuk pelbagai agama. Cara semaya saja, kau bentuk ibadah saja. Tapi tidak cara kepada asas kepada akidah. Itu tak kena lah. Jadi cara benda sampingan sebelum kepada asal dasar dah. Jadi itulah hakikat kebenaran yang Allah SWT tetapkan ke atas manusia. Tidak ada kompromi untuk akidah ini. Akidah itu nombor 1 dah. Sebagai Muslim yang mengimani kebenaran ini, perlu ingat bahawa ketika mana Allah SWT menghumban iblis keluar dari syurga, disebabkan kesombongannya yang tidak mahu patuh pada perintah Allah SWT. Iblis bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam dari agama tauhid ini. Firman Allah SWT bermaksud iblis berkata, oleh kerana engkau, wahai Tuhan, menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka, serta dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Sumpah iblis. Sumpah iblis ini adalah untuk menjadikan manusia menyimpang dari menyembah Allah SWT dan tidak lagi mentauhidkannya. Iblis ingin mengepung manusia dari segenap penjuru dan menghalangi manusia untuk beriman dengan tauhid ini, sehingga manusia tidak selamat dibinasa sebagaimana iblis binasa dah. Seperti mana Allah menceritakan dalam Al-Quran apabila berlakunya syirik pertama pada umat Nabi Nuh, yang mana halah syaitan yang sangat sabar menantikan kerosakan akidah umat. Jadi syaitan ni sangat sabar dah, nak suruh punah akidah umat dah. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula surah Yaghus, Ya'uq dan Nasr, surah Nuh ayat 3. Nama Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu adalah nama-nama orang soleh yang hidup sebelum Nabi Nuh. Orang soleh, orang juru, tak lebar, tak guru. Nabi pun tak tahu, dia mungkin juga dah. Akan tetapi setelah mereka meninggal dunia, maka iblis menghasut komuniti mereka agar memujanya. Seperti mana diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang bermaksud dari Ibn Abbas bahawasanya berhala-berhala yang dahulu diagungkan oleh kaum Nabi Nuh di kemudian hari tersebar oleh bangsa Arab. Wad menjadi berhala untuk kaum Qalb di Daumah Al-Jandal. Suwa' untuk Bani Huzail, Yaghus untuk Murad, dan Bani Ghutaif di Jauf, tepatnya di Sabah. Adapun Ya'uq adalah untuk Bani Hamdan. Sedangkan Nasr untuk Himyar, keluarga Zulqala. Itulah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh benarnya. Ketika mereka wafat, syaitan membisikkan kepada kaum mereka supaya mendirikan berhala pada majlis mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka, buah nama dah.
Maka mereka pun melakukan hal itu, dan pada saat itu berhala-berhala itu belum disembah hinggalah generasi mereka wafat. Habis dah keturunan mereka wafat. Itulah generasi mereka wafat. Sudah itu setelah ilmu tiada, maka berhala-berhala itu pun disembah. Sahih Bukhari 4539 minta hajat lah. Sembah betul. Kerana dia kata ada link hubungan dengan ilmu ghaib lah. Nah, bukan sembah berhala gitu. Kalau tidak ada kaitan dengan orang tak akan sembah. Orang Hindu ke Buddha ke agama berhala setengah mana pun. Dia sembah tu kan dia anggap ada link dengan alam ghaib ni. Alam ketahan ni. Kalau anggap batu biasa, dia pun mikir ke tak ada ke apa sembah gini. Tapi dia anggap tu dia ada link, ada connection dengan alam ghaib ni. Macam rijal ghaib lah untuk wali-wali dia. Dan kita mengaji benda ni dah pasal New Age ni. Kena mengaji hak ni dulu baru faham dah terwujud dah. Orang kadang payah ni nak keluar daripada sufi batin ni. Dia jadi dia rasa payah lah, dia rasa Ibn Arabi sokong sama. Dia duduk main sokong sama dah. Bela sama, sakit baik sama. Dah terbabas sama. Jadi kerana itulah kita kena bincang ilmu-ilmu tentang cara gerakan New Age ni. Itu cara gerakan merosakkan akidah cara baru dah. Barulah boleh faham dah perbahasannya. Maka berlakulah bentuk akidah mensyirikkan Allah SWT dengan berlakunya penyembahan kepada berhala-berhala sebagai salah satu bentuk perantaraan kepada Allah SWT. Perantaraan. Pakai bentuk nak sembah tu tapi perantaraan sahaja dah. Akidah mereka tetap tidak dimenafikan bahawa adanya Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Esa. Tetapi mereka mula berfikir bahawa dirinya tidak dapat mencapai kepada Tuhan itu. Nak sampai ke Tuhan terpayah lalu memerlukan perantaraan dengan meminta pertolongan kepada orang-orang yang lebih soleh, yang disangkanya lebih dekat dengan Tuhan. Hak tu lah anggap roh orang mati ni, orang soleh ni ia lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan tu apa dengar pekak dah. Tok wali ni dengar lagi daripada Tuhan. Itulah masalahnya ni. Inilah dikenali sebagai kepercayaan politisme. Itu menyembah banyak Tuhan atau banyak dewa perantara. Nak sembah banyak Tuhan sebagai perantara. Semua ni bukanlah bermaksud dia tak percaya ada kuasa yang paling berkuasa dah. Semua agama ni berhala ke apa, Hindu ke apa, kau dah Buddha. Dah mana pun akan percaya ada satu kuasa yang paling berkuasa dah. Cuma ni kuasa tu dia dari segi rububiyah pun salah. Dia anggapnya seolah-olah ni Tuhan ni kodi pun dia lah. Walaupun kita lah, kita jadi satu syarikat ke apa dah, organisasi ke apa. Walaupun bawah bisnes setengah mana pun, bukan semua kau dia buat. Dia buat syarikat dia akan bagi tugas. Orang ni bahagian account, orang ni bahagian human resource, orang ni bahagian kani, orang ni bahagian apa? Bahagian mesin, orang ni bahagian engineer, orang ni bahagian operator dah. Dia akan bagi-bagilah dah. Orang ni bahagian shipping, orang ni bahagian logistik dia panggil dia. Macam-macam dah. Jadi barulah kila tu boleh pergi dia. Dia anggap gitulah Tuhan tu dah. Buah atas ni tak tahu belakang dah. Semua ni arah dia susun dah kerja ni. Seolah begitulah yang anggap kepada dewa-dewa ni seolah buat kerja Tuhan. Oleh sebab itulah timbulnya wali naubah, Ghaus, timbulnya istilah wali abda dah, yang kontrol ala dah. Dia semua betul-betul 100% sama dengan tamadun Yunani dulu, dewa-dewa dia. Begitulah kerana dia mikir cara logik akal dia Tuhan ni bodoh pun dia. Manusia biasa jadi boh pun tak boleh kontrol belakang, dia kena bagi tugas. Walaupun Allah SWT dia bagi masalah macam bagi tugas bikin malaikat ni, dia bukan bagi tugas 100%. Orang tu dia buat kerja je dengan kuasa, bukan apa kuasa sedikit pun pergerakan malaikat yang buat tu semua tu dengan kuasa Allah SWT belakang ni. Seolah kita kata macam kontrol komputer programming lah. Programming Allah buat ada programming, malaikat tu buat dengan automatik. Dia kena buat cara Allah buat lah sistemnya. Sistemnya Allah buat dah. Jadi kalau apa orang tak boleh pun kalau kita komputer dah. Kita programming ke apa orang ni. Jadi orang tak boleh rojak ke komputer tu. Tukar programming lah. Dia kena rojak ke orang buat programming lah, ubah lah kode-kode tertentu dah supaya boleh ubah sistem ataupun program dia dah. Begitu juga malaikat ni. Malaikat ni ikut program Allah SWT dah. Dia bukan jadi dewa, tak perlu minta dengan Tuhan dah. Malaikat pun 100% bergantung dengan arahan Allah, sistemnya Allah buat dah. Programnya Allah buat. Jadi dia tak boleh minta dengan
Malaikat apa masalah minta nak Allah, walaupun malaikat tu rezeki je bagi rezeki pun semua tu programming lah. Apa minta Tuhan kalau nak suruh ubah programming lah. Ni pula masalah dewa pun gitulah. Orang-orang mikir dulu tamadun Yunani kau apa ni nak. Berhala dia fikir gini lah dewa-dewa tu. Dia kira payah nak kontrol ni. Tuhan bagi tugas gitulah sekali. Jadi Tuhan tak dengar tak. Dia dengarnya orang tengah ni lah. Dia menganggap Tuhan ni macam raja lah. Macam tasawuf batin ni pun gitu. Dia picit dah. Kata kita jauh ni Tuhan, kita perlu ke Tok Wali dah. Okey, soleh. Habis ke apa dah? Kita minta dengan orang soleh ni supaya doa ni Tuhan. Ada usul-usul tu, ada usul-usul dah. Ada kata tu tahap syirik kecil dah. Kata sampai tahap syirik besar dah. Ada kata dekat syirik besar dah tu. Setahun tu pun tak boleh dah. Jumbah lah. Kerana dia anggap, masalahnya dia anggap meremehkan Tuhan. Seolah-olah tidak dengar dah. Nabi, malaikat, Tok Wali dia dengar dulu. Sedangkan dalam alam ghaib, kita mesti ingat dia paling cepat mendengarnya Allah SWT dah. Lebih mengabulkan doa Allah SWT, bukan Tok Wali, ahli nawbah sebagainya lah. Gitulah. Selain politismanya banyak Tuhan ni, syaitan tidak pernah kekurangan idea untuk menyesatkan manusia dengan ribuan cara-cara yang lain lagi, antaranya menyeleweng pemaknaan dan pemahaman bagi perkataan Tuhan kepada sesuatu yang hakikatnya bukan Tuhan. Dia seleweng makna Tuhan itu pada bukan Tuhan. Jadi wahdatul wujud dah. Sebagai contoh, batu dan kayu yang diukir lalu dipanggil sebagai Tuhan. Batu kayu tu okey jadi Tuhan. Ada yang menamakan harta dan wang ringgit sebagai Tuhan. Selain itu, perkataan Tuhan itu juga telah digunakan dalam falsafah dengan sesuatu yang hakikatnya bukan Tuhan. Dalam ilmu falsafah ni, Tuhan ni bubuh habislah harta kau gapo Tuhan lah. Antaranya akidah yang percayai bahawa roh adalah sumber kepada kehidupan, yang menyebabkan semua makhluk yang ada di alam ini hidup dan boleh bernyawa. Maka roh itu adalah Tuhan di sisi kepercayaan mereka. Ini merupakan akidah pentisma. Ni betul-betul Nur Muhammad. Kalau kita mengaji cara ni, kita kena apa sikit-sikit Nur Muhammad ajar tasawuf ni pentisma. Gitulah. Roh ni. Oleh sebab itu burung merok dari hadis palsu tu. Dari buku-buku tok guru kita juga dah. Nak gimana dah. Ya ada unsur-unsur tu lah nak. Yo daripada burung merok. Gapo titis gapo macam-macam lah. Kita ingat dah. Jadi ada di tu seolah-olah unsur-unsur ni lah dah. Roh ni, roh. Nur Muhammad gapo ni roh nah. Alam ni daripada roh Muhammad. Nur Muhammad ni. Jadi penting untuk memahami pendirian satu-satu kepercayaan apabila mereka menyebut perkataan Tuhan di sisi mereka adalah tidak semestinya sama pemaknaan Tuhan di sisi Islam. Yang memahami Tuhan itu adalah yang Maha Esa, yang mencipta, mengatur, mentadbir dan menghakimi hidupan ini. Akan tetapi pada sisi kepercayaan pentisma, tadi politisma ni. Banyak Tuhan, hak ni pula ya nak kata garang macam Nur Muhammad lah dia. Akan tetapi pada sisi kepercayaan pentisma, mereka memahami bahawa Tuhan di sisi mereka adalah roh atau tenaga yang asalnya merupakan satu bentuk paduan, yakni roh pusat lah. Tetapi telah terpecah kepada serpihan-serpihan kecil, lalu serpihan roh itulah yang menyebabkan alam semesta ini hidup. Jadi monisme masing-masing lah. Monisme adalah pandangan metafizik dan teologi bahawa semuanya adalah satu, bahawa tidak ada perpecahan mendasar, dan bahawa terdapat hukum yang bersatu mendasari seluruh alam. Ia mendasari sebagai sumber segala kehidupan dan akhirnya mewujudkan manifestasi dari yang satu itu ke dalam bentuk kehidupan fizikal yang lain. Inilah kata wahdatul wujud ataupun Nur Muhammad ni. Satu je asal je dah. Titik saya perlu Tuhan kau kapom dah. Mengikut hadis palsu tu dah. Jadi dia kata Nur Muhammad gapo dah. Termasuklah hadis kata Umar Jibril. Betul dah. Ada usul-usul tu belaka lah. Dia usulnya Yunani dah masuk ke dalam dunia Islam tu nampak dah. Nur Muhammad gapo dah. Dan Tuhan atau roh di sisi mereka itu tidaklah bersifat seperti Tuhan. Tetap tidak berpribadi dan tidak memiliki kebijaksanaan. Itu pula dah. Oleh itu mereka menganggap bahawa matahari itu Tuhan, gunung itu Tuhan, angin itu Tuhan, haiwan itu Tuhan. Sehingga memanifestasikan adanya dewa matahari, dewa bulan, dewa ribut dan sebagainya. Pentisma ini juga ia juga merupakan salah satu fahaman yang membentuk agama pagan. Agama dulu dah.
sumber roh Tuhan. Jadi alam lah. Jadi Rajah menunaikan simbol akidah monisme yang segala-galanya bermula dari satu titik pusat yang merupakan sumber bagi segala sesuatu. Dan dia ada juga simbol-simbol gerakan kebatinan yang akan menekankan pemaknaan titik tengah sebagai pusat sumber segala sesuatu. Macam-macam teman-teman ni. Jenis Yahudi tu Bitai tu dah. Ni, Zionisme ni. Simbol dia lah. Dalam perbahasan Pietisme ini terbentuk satu lagi falsafah yang agak sederhana dari fahaman yang mengatakan semua adalah Tuhan. Dah. Jadi ia dikenali sebagai Pietisme. Konsepnya hampir sama dengan Pietisme pada falsafah permulaan, iaitu roh pusat atau Tuhan telah berpecah dari dirinya kepada serpihan-serpihan kecil dan mendiami alam ini, iaitu monisme. Akan tetapi kedudukan Tuhan itu tidaklah sebati dalam satu alam. Seperti Pietisme yang mengatakan semua ini adalah Tuhan, akan tetapi kedudukan Tuhan lebih besar daripada alam semesta. Beberapa versi Pietisme menunjukkan bahawa alam semesta tidak lebih dari manifestasi Tuhan. Pietisme, Tuhan atau sumber roh, jadi alam fizikal. Pietisme juga Tuhan atau sumber roh juga dah. Alam fizikal cuma Tuhan lebih besar, alam fizikal kecil. Lepas tu Tuhan alam fizikal lain lah, tidak berada dalam lah. Jadi gambar itu beza antara Pietisme yang mengatakan semuanya Tuhan, Pietisme mengatakan alam sebahagian dari Tuhan. Manakala bagi agama-agama meletakkan Tuhan tidak berdiam dalam alam ini dikenali sebagai dualisme bertuhan. Tuhan lain, alam lain lah. Untuk memahami hakikat Tuhan dalam akidah Pietisme ini adalah mereka mengimani bahawa alam ini berada dalam Tuhan. Itu Pietisme. Alam ini saling berkait dengan sebagai kesatuan wahdah yang saling menjadi cerminan kepadanya satu. Wahdatul wujud lah. Tuhan itu roh pusat lah. Jika dipecahkan atau dijuzukkan alam ini, maka sebahagian juzuk itu ia tidak boleh dianggap sebagai Tuhan. Matahari sahaja bukan Tuhan. Bulan sahaja bukan Tuhan. Tapi untuk perlu hidup dalam kesatuan bersama, semua alam ini merangkumi matahari dan bulan, barulah ia dikira sebagai Tuhan. Kesatuan bersama semua alam ini. Antara contoh lain bagi mudah memahami konsep Pietisme adalah analogi kepada pokok kelapa. Bagi sebatang pokok kelapa, di manakah kelapanya? Adakah di buahnya itu dikenali sebagai kelapa? Atau di batangnya itu dikenali sebagai kelapa? Maksudnya jika pokok itu dibahagikan secara berasingan bahagiannya, maka itu tidak mencapai makna bagi kelapa seluruhannya. Dan begitulah konsep Tuhan bagi Pietisme. Gabung semua sekali itu bagian Tuhan. Bagi orang beriman dengan konsep ini, seorang itu hendaklah memfokuskan untuk mencari makna hakikat dirinya, juga merupakan sebahagian dari Tuhan. Oleh itu, untuk mencapai kedudukan tertinggi, hendaklah rohnya itu lebur atau bergabung menyatu dengan Tuhan, yang merupakan pelengkap kepada kesatuan tersebut. Menahacil bur, fana ni, istilah tasawuf fana apa ni, ada usul ni lah. Dan satu-satunya ritual atau cara untuk mencapainya adalah dengan melakukan meditasi atau apa-apa bentuk pertapaan yang memfokuskan roh dalam diri, sehingga seorang itu mendapatkan pencerahan yang hakikatnya dirinya itu adalah Tuhan juga. Jadi wahdatul wujud lah. Dan sekali berasa Tuhan juga lah. Itu timbul ajaran sesat ni. Banyak unsur-unsur tasawuf dah. Dalam Malaysia ni, kalau kita tengok kan, anti hadis satu lah. Sore tu dah. Kasih Ahmad tu dah, sore dia dah. Tapi ajaran lain, hak ajaran sesat ni berpuluh-puluh, beratus di Malaysia ni. Semua ni ajaran tasawuf ni. Tarekat ni kerana ada unsur-unsur gini lah. Begitu juga. Walaupun kita kata Haji Kahar ke ataupun apa tu hak di Terengganu dah. Jadi kerajaan langit ke apa pun dah. Asal-asal dia tetap dia start bermula dengan tasawuf juga dah. Menepah itulah. Dia melibatkan kebatinan lah. Dia fikir benda ni lah hakikatnya. Sebab itu orang setengah ngingati tarekat lah. Dia ni anti Wahabi tak apalah. Tapi dia gila. Dia bukanlah orang tarekat kuat. Dia ikut tarekat ya. Nak ngatik atas dah. Masa nak berzikir, nak ngatik tu, dia la ilaha illallah ke penting lah. Dia pun pelik tengok orang lepas gila lah. Pemabuk dah. Dia duk suka mula dah. Tak nampak ke dia tak khabar. Sampai ke dia sendiri tak sedar dah. Tak sedar. Ke khabar sedar lepas tu ke. Aku ni
Ngana tak sedar jadi apa hilang ingatan ke apa dah. Jadi mungkin masuk jin ke apa tak tahu lah. Lebur dengan Tuhan ke apa istilah dia dah. Fana dah. Padahal dia sebenarnya ada unsur jin masuk dah. Unsur sehingga dia tak khabar dah. Tu nak yang punya. Jadi foto tu sembuh. Allah dari poket lah. Apa istilah dia bunyi kecek tu po gila dah. Bau jetuk oli dah. Orang gila tu betul jetik. Ramai akak orang gila jetuk oli ni. Habis orang gila jetuk oli sebabnya cara dia zikir tu, cara dia tu menyebabkan nak jadi gila dah. Yang anggap gila tu jadi Tuhan dah. Tu dah. Akidah ini merupakan kepercayaan musyrikin kerana menjadikan makhluk-makhluk Allah SWT sebagai sebahagian dari Allah SWT. Seperti firman Allah SWT yang bermaksud, dan mereka yang musyrik mempersekutukan Allah dengan menjadikan sebahagian dari hamba-hamba Allah, yang ciptaan Allah sebagai anak baginya. Sesungguhnya manusia yang demikian sesatnya sangatlah tidak mengenal budi, lagi nyata kufurnya. Surah Az-Zukhruf ayat 15. Oleh itu bagi seorang Muslim jelas bahawa bentuk-bentuk akidah sebegini merupakan fahaman jelas menyanggahi tauhid. Ini salah lah. Nak lawan apa? Golongan etis pun benda ni kena bicara. Pok dia kita tak bicara, tidak bicara benda furuk ataupun benda bukan akidah, tidak permulaan akidah lah. Dah. Tak cara, tak logik puasa, tak dik semaya, tak logik jatin ni kepak lah ke apa. Duk main betul lah. Duk cara benda-benda ni. Tapi tak cara pada konsep akidah yang asas ni. Jadi benda-benda gini lah kita kena betul kepada golongan-golongan etis ke masyarakat ni. Supaya mereka ni betul akidah dia segeni dulu ya. Alah akidah pentisma dan penentisma ini telah diimani oleh manusia sejak sekian lamanya sehingga ada yang membentuk sistem kepercayaan yang berterusan sehingga menjadi agama-agama yang tersedia ada pada hari ini. Oleh itu ia bukanlah satu perkara yang baru. Kepercayaan ini telah sekian lama wujud dan diimani oleh manusia dari pelbagai tamadun. Cuma bezanya ia tidak disusun seperti penjelasan ahli falsafah telah susunkan sehingga terbentuk istilah pentisma dan penentisma. Polis tekankan konsep kepercayaan monisma, pentisma dan penentisma kerana akidah inilah yang menjadi teras pada wujudnya fahaman kebatinan, mistikisme, paganisme, syamanisme dan teosofi. Jadi, itulah contoh-contohnya. Oleh sebab itu orang nak mengajar, dia baca, kena ambil lah. Ambil tahu baca buku gini, walaupun nak mengajar akidah Asy'ariyah sifat 20 ke, ataupun nak mengajar akidah salah. Itu Wahabi ke apa pun. Dia kena baca buku gini, kena tahu sikit sebanyak lah. Barulah dia boleh sesuai dengan zaman. Dari segi praktikalnya tahu dah. Ajaran kebatinan yang dianggap hikmah. Tu ajaran main roh hati-hati ni lah. Itu dianggap hikmah lah. Kebatinan atau ilmu batin adalah merujuk pada satu amalan yang menekankan soal batin dalaman yang merujuk kepada roh. Roh adalah sesuatu yang gaib tetapi ia terbukti wujud. Ini kerana bagi mereka yang tidak memiliki kitab wahyu, mereka menjadikan roh sebagai dasar falsafah dan agama mereka. Mereka memerhatikan alam, hidupan dan manusia yang serba hidup lalu memikirkan mengapa semua yang hidup ini akan mati. Dia pemikir benda-benda gitu dah. Jika seorang itu kemalangan lalu dia mati, apakah faktor yang menyebabkan dia mati dan tidak boleh hidup kembali seperti sedia kala? Lalu dari sinilah falsafah mengenai roh menjadi teras perbincangan mereka dengan timbul persoalan. Start dengan timbul persoalan. Dari manakah roh ini berasal? Jika dirujuk perbahasan kejadian alam dan hidupan bagi ahli falsafah Greek, India, Mesir dan Barat, mereka seakan-akan sepakat mengatakan bahawa alam ini dan hidupan ini bermula dari satu pusat sumber tenaga atau roh yang padu lalu berpancar-pancar dengan seperihannya itu menjadi kehidupan dari yang satu. Walaupun di sana ada ahli falsafah yang berfikiran menentang kewujudan Tuhan atau sumber segala roh seperti Euripides dan Epicurus di Greek lah, ditolaklah. Tapi pusatnya adalah istilah pusat ni, pusat roh. Ini dikenali sebagai monisme, iaitu segala kejadian ini bermula dari titik yang sama, berpusat. Antara contoh klasik adalah falsafah Neoplatonisme, Hermetisisme, Gnostisisme, Daosisme dan Advaita Vedanta. Walau falsafah ini lahir dari benua yang berbeza-beza tapi berkongsi persamaan dalam memahami konsep hubungan antara hidupan yang merupakan manifestasi Tuhan dan roh. Ini antara contoh klasik yang masih tersisa dalam dokumen ajaran mereka
yang menjadikan roh bagi kehidupan di alam ini secara batin sebagai penjemaah Tuhan. Jadi alih-alih ni adalah jemaah Tuhan. Sekali lagi ditekankan pemaknaan Tuhan di sisi ajaran kebatinan ini tidak sama dengan Tuhan dalam tradisi Yahudi, Kristian dan Islam yang memiliki sifatnya dan kuasaannya khususnya. Tak sama ni. Dia seolah bergabung ni. Dia tak cara sifat Tuhan ni bincang ni. Allah tidak bertempat ke apa setengah tu bincang apa Allah tak ada sifat dah. Tuhan ni tidak ada sifat ke apa ni. Ya ada unsur tu lah nah. Ada unsur-unsur terjemah daripada tamadun Yunani ke apa ni. Kita ada pengaruh sana dah. Jadi cara jemaah Tuhan berkecau ke Tuhan lah. Yang anggap Tuhan tu pada jemu gitu lah. Jadi tak ada sifat ada apa lah. Tak bertempat dah. Tidak di luar, tidak dari habis, tidak belakang dah. Sebabnya style menafikan sifat Tuhan. Bagi golongan kebatinan ini, mereka memahami bahawa Tuhan itu adalah sumber roh atau pusat roh yang diberi nama yang pelbagai seperti Tuhan, universe Lord, Father, Brahman, Daud, The One, Mind cerita The One cerita apa Matrix ke apa Mind knows the all, the creator dan banyak lagi dah. Tetapi hakikatnya mereka bukanlah pemaknaan seperti mana umat Islam, Kristian dan Yahudi memahami hakikat sebenar Tuhan. Bukan cara agama lah. Cara mereka lah, cara falsafah mereka. Oleh itu kewujudan akar kebatinan ini tidak dapat dipisahkan dalam sejarah umat manusia. Sebelum datangnya wahyu Allah SWT melalui Rasul dan pendakwah agama tauhid ke kawasan-kawasan tertentu, umumnya manusia yang beriman dengan fahaman kebatinan ini akan menganggapnya sebagai satu ilmu hikmah, hasil dari pencarian hakikat asal-usul roh dalam diri. Jadi ilmu hikmah dipanggil ahli falsafah gitulah. Dari pengamalan ini berlaku dalam interaksi dengan makhluk ghaib yang hadir dalam pelbagai bentuk untuk tujuan menjadi pembimbing. Ini ada unsur tu. Rijalul ghaib dah ada. Nabi Khadir lah kita berita ni nak ngaku Nabi Khadir ni macam-macam lah. Ada unsur-unsur ghaib dah. Lalu ada di antara mereka membuat perjanjian dengan makhluk ghaib tersebut untuk menjadi pendampingnya atas janji manis, untuk membantu orang-orang ramai sama ada dengan cara rawatan atau dengan cara membantu memberi pelaris untuk tujuan memaju ke perniagaan seseorang, atau membantu menceraikan suami isteri dengan ilmu pemisah atas alasan menolong salah seorang ahli keluarga tersebut. Semua ini adalah salah satu dari pengamalan ilmu kebatinan yang diberi pelbagai panggilan seperti bomo, dukun, pawang, poyang, biskrah, sorcery, arraf, kahin dan sebagainya lah. Mengikut tamadun masing-masing lah. Pergilah ke negara mana sekalipun, pasti akan ada pengamalan seperti ini di kalangan mereka. Antara rekod tamadun terawal yang mula menggunakan ilmu kebatinan ini adalah Mesopotamia kuno, sekitar 2500 sebelum Masehi. Amalan ini dikenali sebagai Asiputu atau Massutu dalam bahasa Akkadian. Disusuri oleh Mesir kuno, Greek kuno sehinggalah ke zaman pertengahan, ternyata terdapat rekod amalan-amalan seperti ini. Hampir samalah. Tanpa bimbingan wahyu, masyarakat akan melihat perkara itu sebagai suatu ilmu yang digeruni dan dipandang tingginya. Ilmu kaid dan benda ghaib. Ni masalah dia. Kalau kita tak ikut Al-Quran Sunnah, mikir cara sendiri, cara apa lah, cara tok nenek kita saja, yang mudah yang akan jadi masuk unsur-unsur ni lah. Unsur-unsur seolah-olah ni Tuhan tak dengar lah. Dia kena guna Rijalul Ghaib dah, Ali Naubah lah, Datuk Wali lah, Wali Abdal ke apa, yang akan ada masuk unsur-unsur tu dah. Yang boleh menolong tak perlu Tuhan dah. Tuhan tu apa dengar pekok dah. Jauh sangat lah, anggap dia dah. Tuhan ni jauh sangat, tak apa dengar dah. Jadi dia nak berhubung dengan ghaib. Ghaib ni orang etis ni, royak lah tak percaya benda ghaib ni. Nah, hakikat dia mau percaya pasal benda ni biasa dia orang masuk hati lah ke apa dah. Jadi begitulah manusia ni suka mencari-cari peluang untuk berhubung dengan alam ghaib. Lalu dukun-dukun ini akan diangkat dalam masyarakat sebagai orang yang memiliki hikmah, kebijaksanaan atau ilmu kebatinan yang menggambarkan bahawa betapa dekat dirinya dengan semangat alam ini. Pada zaman lampau, ilmu-ilmu ini tidak diamalkan secara terbuka lah. Hanya sekumpulan kecil sahaja yang akan mempelajarinya secara rahsia. Itu cara jam dulu. Tapi zaman ni, jam internet ke apa ni banyak. Ikut internet pada ajar dah. Berarti mana kita ni? Bagi kumpulan yang kat mana kita nak berting?
Bagi kumpulan beriman, kepercayaan kebatinan ini akan memanggilnya sebagai ancient wisdom yang merupakan ilmu hikmah, hasil interaksi seseorang dengan roh dan ataupun semangat alam ini. Lihat Arizona Bell, Morgan Caroza 2020, Soul Magic. Ancient Wisdom for Modern Mystics. Saya Marostins Publishing Group, halaman 2. Kaji buku kitab putih ni lah. Nah. Jadi dipanggil Ancient Wisdom ni, kepercayaan kebatinan ini. Ilmu hikmah, interaksi roh dengan semangat alam. Nah, tengoklah. Oh putih tu lah. Orang ni juga last kali masuk dalam dunia motivator dia, motivasi dia. Malah tokoh kebatinan modern Annie Besant yang merupakan pemimpin Theosophical Society ada menghimpunkan ajaran-ajaran ini dan bukunya The Ancient Wisdom. Kedudukan ilmu ini dianggap mulia dari kalangan mereka, sedangkan hakikatnya adalah ilmu sihir dan magic hasil perdampingan dengan jin dan syaitan. Dia faham tak? Ibn Arabi ni, memang kitab dia apa sebut? Molek belajar ilmu sihir ni. Dia ada unsur sama tu. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menceritakan firman Allah SWT yang bermaksud, mereka membelangkangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Yang menyebabkan kekufuran ini, Nabi Sulaiman ini mukjizat bukan sihir. Tapi puak-puak syaitan tuduh Nabi Sulaiman memang sihir, jin takut lah. Akan tetapi puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana mereka lah mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa-apa yang turunkan pada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babylon. Jadi ilmu Babylon ni, ilmu rajah-rajah banyak yang wafat ni, banyak daripada Babylon lah, ilmu sihir ni. Dia masuk ke dunia Islam juga. Yang masuk. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan pelajarinya. Daripada itu, ada juga orang-orang yang pelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberikan mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah sahaja. Dan sebenarnya mereka pelajari perkara-perkara yang hanya membahayakan mereka sahaja dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa siapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri kerana mereka mengetahui surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi ilmu sihir ni ilmu boleh menyebabkan kafir. Tiba mengaji tasawuf, ilmu sihir tak apa dah. Tasawuf peringkat tinggi lah dah. Peringkat bawah tak cerita lagi benda tu. Peringkat khawas ni cerita molek belajar ilmu sihir dah. Ilmu huruf, rahsia huruf ni molek dah. Tu masalah tu. Jelas bahawa amalan sihir itu telah lama diamalkan sejak dari zaman Nabi Sulaiman lagi dah. Bahkan ia dibawa oleh syaitan-syaitan untuk menyesatkan manusia di dunia ini. Di kalangan syaitan itu terdapat golongan-golongan jin kafir dan bersikap penyeleweng. Seperti mana firman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran yang telah ada di antara kita jin golongan yang beragama Islam, dan ada pula golongan yang kufur derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar. Maka siapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, maka mereka lah golongan yang bersungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Surah Al-Jin ayat 14. Jadi setiga ayat gitu dah. Golongan jin inilah yang akan mendampingi manusia-manusia yang menyuruh mereka seperti mana yang diajarkan dalam pengamalan kebatinan dah. Jin ini boleh mengaku dirinya sebagai wali. Nabi Khadir, wali dah. Penyelamat atau roh orang soleh yang telah meninggal dunia untuk berdamping, menjaga dan melindungi si pengamal. Ada selagi khilaf ni mengaku Nabi dah. Ada kata boleh, ada kata boleh. Ia tak bolehnya berupa Nabi tu, muka Nabi je terbakar syaitan iblis tak boleh. Mengaku Nabi boleh lagi. Ada setengah ulama kata gitu. Ada setengah ulama kata tak boleh mengaku Nabi pun dah. Gitu lah. Mereka boleh hadir dalam mimpi atau dalam keadaan minda seseorang dalam keadaan separuh sedar untuk mempengaruhi si pengawal. Ini soal lagi dah. Ada perbincangan ni tak? Iaitu kadang-kadang tak nanti kau tidur teguh dah. Dalam keadaan separuh sedar ni nak. Minda bawah sedar ke? Orang betul bahasa je guna minda bawah sedar tu. Jadi ada unsur-unsur tu menyebabkan kadang-kadang atau ya kata ya qauzah dengan Nabi dah, jumpa dengan Nabi dah. Kalau kita sangka baik, ya ada unsur ni lah, minda bawah sedar dah. Ya qauzah dengan Nabi Khadir lah, macam-macam lah.
Jadi khazanah Nabi Muhammad SAW macam-macam je biasa tu dah. Ada minda bawa sedar ni. Keadaan separuh sedar ni lah. Ni kata timbul ni betul ke nampak dah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan siapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang turunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya tidak renggan daripadanya, dan sungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah Az-Zukhruf ayat 3 hingga 7. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah-tambah sombong dan semakin jahat. Surah Jin ayat ni. Kalau kita duk puja jin ni, dia akan jadi orang jahat. Dia suka memperkotak-katikkan kita dah. Puja jin, puja nabah, rijal ghaib ke apa ni. Yang ke jin tu, yang berupa macam manusia ke apa tu. Yang akan merasa rasa sombong lah. Berasa orang yang akad jadi tak wali lah. Dan sekali dia berasa dia semakin menyembuhkan diri, semakin memperhambakan manusia ni. Kaedah kita tak boleh jadikan kita ni manusia sebagai hamba kepada makhluk lain. Kita hanya jadi hamba kepada Allah SWT saja dah. Malaikat apa tak boleh sama telah lah tak wali ke, rijal ghaib ke apa dah. Alin nabah lagi jauh lah. Dia aman kita hanyalah hamba pada Allah SWT saja dah. Hak lain tu termasuk jin tu hamba pada kita dah. Sebab itu Nabi Sulaiman menghambakan jin. Jin tu jadi hamba dia. Jadi dia suruh jin tu bukan dalam keadaan dia rasa hina diri, minta tolong dengan jin. Dia paksa, dia suruh dah. Dia godek jin kalau tak dengar kata dia. Tapi kalau kita ni kena buat ritual ataupun cara tertentu dah. Amalan tertentu sehingga ni jin ikut kita. Tu ada unsur kita jadi hamba dia dah. Bukan kita kalau kita rasa kecil perut dia, rasa dia macam tak wali. Ya mestilah kita rasa dia lebih besar daripada kita. Ya ada unsur-unsur campur lah antara Tuhan Allah SWT dengan tak wali ni. Ada kesamaan dah, tukar. Oleh sebab itulah jadi syirik lah. Tidak dinafikan lagi orang yang mengamalkan pendamping akan perolehi kehebatan yang luar biasa seperti ilmu khabar, merawat orang sakit, menjadi penjaga harta dan mengetahui sedikit mengenai berita di langit. Untuk beramal apa yang bakal berlaku. Dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan golongan jin berusaha untuk mencari berita langit. Firman Allah SWT bermaksud dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Lalu kami para jin dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Dan dengar gerojama-rojama api yang menyala-nyala. Padahal sungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maka sekarang siapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala-nyala yang menunggu merejamnya. Surah Jin ayat 8 hingga 9. Oleh itu jelaslah sumber bagi ilmu kebatinan, magik dan sihir ini bersumberkan dari para syaitan. Untuk tujuan menyesatkan manusia, pelbagai cara digunakan untuk berinteraksi dengan para jin. Dengan para jin yang paling mudah adalah dengan menyuruh mereka, ada kali diseru dengan nama tertentu, sama ada dengan merasuk tubuh seseorang sebagai medium, atau mediator lalu menjadi guru bicara kepada jin tersebut. Ada juga yang guna cara ni lah. Bila dapat berinteraksi dengannya, jin tersebut akan mengaku dirinya sebagai ruh-ruh para raja, permaisuri, puteri bunian, wali, ahli naubah, wali abda, wali qaus, nama kawan. Atau apa sahaja nama tokoh yang dikagumi oleh si penyuruh jin tersebut. Ini masalahnya. Ikut kita. Kita orang Islam tak akan ngaku dia raja putih ke apa dah. Dia akan ngaku tak wali lah. Nabi Khidir ngaku dah. Ada juga cara berinteraksi dengan jin melalui pertapaan atau meditasi yang mendalam sehingga menyebabkan seorang itu dalam keadaan separuh sedar. Dan ditandatangi watak-watak yang mengaku sebagai roh para wali atau raja untuk berinteraksi dengannya. Lalu dari pengamalan ini bagi mereka yang tidak berpandukan wahyu dari Allah SWT akan beranggapan bahawa dunia ini dikelilingi dan didiami bersama-sama dengan ruh, semangat atau tenaga dalam. Tidak mustahil juga jika jin ini boleh mengaku dirinya adalah ruh dan mendakwa bahawa semua hidupan ini ada ruh yang akhirnya difahami dalam konteks orang Melayu sebagai semangat atau mambang. Ada cerita pernah Malik mambang air, mambang darah, mambang tanah ke apa dah. Dewa-dewa jin ruh-ruh lah, ruh sebenarnya ruh unsur alam.
Bagi akidah Islam, jelas bahawa dunia ini tidak ada konsep ruh orang yang telah meninggal dunia berterbangan di alam ini. Meraya-raya konsep tidak. Apatah lagi jika menjadikan falsafah roh sebagai teras kewujudan dan punca segala kehidupan sesuatu. Bukan. Adalah dulu sekat tu dulu lah. Ini perbincangan kita tentang pendahuluan tentang gerakan nutrisional. Unsur-unsur yang berlaku dalam gerakan baru lah. Akidah yang mencampur ke segala agama boleh campur ni. Kerana dia ada unsur yang boleh masuk belaka dah, boleh masuk belaka dalam motivasi, boleh masuk dalam agama lain, boleh masuk dalam tasawuf kita pun Islam pun boleh masuk kalau kita tak khabar. Benda-benda gitulah kita kena tahu dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.